Saudara-saudari, selain dari hadapi kemelut COVID-19, negara bergelut juga dengan soal perbezaan pendapat, pandangan dan bagaimana kita harus atur tata kelola dan urus tadbir yang baik. Ini cara langsung atau tidak melibatkan pahaman kita tentang apa yang maksud syura, perundingan, perbincangan, musyawarah, ataupun di Indonesia pernah diperkenalkan musyawarah atau semangat gotong royong, kerjasama. Tetapi dalam konteks ini kita harus ingat bahawa perbincangan kita tentang sidang parlimen ataupun tentang pembangkang ataupun soal dasar negara sama ada yang melibatkan program kesihatan dan ekonomi, itu memerlukan perundingan. Kita lihat ini penting sebab Quran satu yang mula dibacakan tadi menyentuh secara langsung tentang syura di kalangan kamu, ya, bahawa selain daripada wa aqamas salah wa amruhum syura bainahum, ya, itu maknanya dikaitkan di antara salah dengan syura. Satu yang lain yang juga selalu yang kita sampaikan ialah firman Allah SWT, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini dalam surah Ali Imran 159. Maka disebabkan rahmat Allah, engkau telah berlemah lembut kepada mereka. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras, tentulah mereka akan lari daripada sekelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka dan pohonlah keampunan buat mereka dan bersyuralah bersama mereka dalam sesuatu urusan. Maka apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Syura dalam Quran ini mari saya kupas umpamanya dari pandangan Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, bahawa manusia yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi berunding dengan para sahabat itu menjadi amalannya. Kerana penerimaan kenyataan manusia itu dalam urusan duniawi sekurang-kurangnya ini, dalam konteks ini ada keterbatasannya. Maka menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka tidak mustahil terlintas idea-idea yang membawa kemaslahatan dalam fikiran sahabat-sahabatnya yang tidak terlintas dalam pemikirannya, lebih-lebih lagi dalam permasalahan duniawi, ya. Maknanya satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, sebagai orang yang uswatun hasanah, contoh terbaik, model terbaik, masih berunding. Jadi kita janganlah bila kita fikir bila kita diangkat sebagai presiden parti atau perdana menteri atau menteri, maka perundingan itu hanya dibatasi dan disekat. Dan ini yang menyebabkan dalam membicarakan soal governance, urus tadbir, tadbir urus dan tata kelola pemerintahan, kita bangkitkan balik syura dalam Al-Quran. Al-Imam Ibn Ashur, ya, dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menyebut, saya nukil di sini, menurut Al-Qadhi Ibn Al-Arabi, perintah syura dalam Al-Quran adalah wajib kerana ia jalan kepada betulnya pandangan. Sabab lis-sawab, maknanya membantu kita membetulkan pandangan kita. Sabab lis-sawab. Dan berkata Ibn Atiyah, syura merupakan tiang seri syariah. Kita kadang-kadang jangan dengar ni, ya. Tetapi ini tafsir Imam Ibn Ashur
tiang seri syariah. Mana nak sempurnakan syariat itu mestilah dengan cara syura, tiang seri syariah dan hukum hakam. Barang siapa yang tidak bersyura bersama ahli-ahli ilmu yang ada pengetahuan, kemahiran dalam bidang tersebut, dan ahli agama. Jadi di sini menarik juga ya, setengah orang dia ambil ahli agama tu sebagai mewakili semua. Kadang-kadang di sebaliknya ada ahli ilmu juga mewakili semua. Tetapi Ibn Ashur dia pandang jauh ke depan. Ahli ilmu kerana mungkin keterbatasan bidang agama, dia bedakan dengan ahli agama. Kedua-duanya perlu. Kalau tak ikut keduanya, maka wajib digugurkan. Ini berat ni kalau pandangan beliau. Nah, kalau Imam Al-Qurtubi dalam Jami' Al-Ahkam Al-Quran, dia menyebut di antara lain syura terbangun atas perbezaan pandangan. Anda terima kenyataan bahawa ada perbezaan pandangan di kalangan umat dalam soal-soal keduniaan, ya, perbezaan tafsiran, ya. Jadi mesti melihat yang paling dekat dengan kitab dan sunnah sekiranya mampu. Bila diputuskan, tawakal. Ini yang disebut tadi, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sebab itu Allah memerintahkan nabinya untuk bersyura. Banyaklah kupasan yang tradisional yang dibawa menunjukkan tentang keperluan berunding dalam pemerintahan. Tetapi oleh kerana keadaan dan sejarah berubah, sistem pemerintahan berubah, Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah, sehinggalah jatuhnya Empire Islam, dan sekarang bangkit negeri-negeri kecil yang menunjuk pemerintahan. Para ilmuwan dan alim, tokoh-tokoh besar, ulama, cuba mengupas keperluan syura dalam konteks semasa yang disebut, dikata kadang-kadang digunakan istilah demokrasi Islam atau teokrasi Islam. Tetapi yang penting dalam konteks ini ialah semangat bermusyawarah. Mesti ada cara, kaedah, modus operandi bagaimana kita teruskan dengan perundingan. Dan di antara ulama besar yang mengupas ialah ulama semasa ialah Syekh Ahmad Ar-Raisuni. Syekh Ahmad Raisuni seorang alim yang sekarang Presiden Persatuan Ulama Islam Sedunia. Ini tak kala dia berkunjung ke Malaysia, dan kami sambut dengan beberapa acara dia di sini dan juga di Terengganu. Ini saya di Putrajaya bersama Syekh Ahmad Raisuni, ya, dengan pesanan khas daripada mantan Presiden Persatuan Ulama, iaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ini kebetulan saya dengan Syekh Muhammad Nur Manuti kunjungi beliau tahun lalu, dan bagaimana beliau menyambut, dan beliau juga di alam tokoh sebagai seorang ilmuwan dan alim, masih banyak menjalankan rundingan. Tapi dalam konteks buku Syura oleh Syekh Ahmad Ar-Raisuni ini, saya nak nukilkan, ini penting kita faham, ya, kerana kadang-kadang kita dengar cara umum syura, gunding, untuk apa perundingan. Ini 10 perkara yang diulas oleh Syekh Ahmad Ar-Raisuni, seorang pemikir semasa yang sangat mendalami dan mengupas dengan memahami konteks semasa. Ini kebijakan dia, keistimewaan dia, ya. Dia tak bincang hanya dari segi prinsip pokok, tapi dia faham keadaan yang semasa. Kata dia, 10 tujuan yang harus difaham kalau kita nak berunding atau demokrasi atau syura. Apa dia? Pertamanya, nak menentukan hala cara yang baik. Dia bukan syura untuk bagaimana kita nak rompak saham, ataupun kita nak berunding ni bagaimana kita nak rebut kuasa cara khianat. Itu bukan syura. Syura ini matlamatnya ialah cara yang benar dan baik. Itu yang pertama, ya. Saya ringkaskan, yang lain kena baca. Yang kedua,
membebaskan, syura ini membebaskan daripada keangkuhan, kezaliman pemikiran kita yang anggap kita dah betul lah, tak boleh dengar orang. Kita dah pandai, kita ada ilmu, kita ada lulusan daripada Universiti Melaya, daripada Azhar, daripada Harvard, maka tak boleh dengar. Ini kata dia tyranny kerana tidak sanggup menilai pandangan yang lain kerana sikap angkuh itu tadi. Yang ketiga, untuk benar-benar mengelak, menolak keangkuhan kuasa dan tirani, pemerasan antara manusia. Jadi kalau bila dah berunding, dia tak mungkin lagi nak boleh teruskan cara zalim. Setuju? Baik. Tak setuju? Pergi ke munting. Setuju? Okey. Tak setuju? Gam, masuk penjara. Ini boleh dielakkan kalau ada semangat perundingan yang disebutkan dalam kupasan Al-Quran yang dikupas oleh Syekh Ahmad Ar-Raisuni. Yang keempat, syura ini mengajar kita lebih tawadhu, humility. Maknanya kita bukan pandai dalam semua perkara. Bagi ceramah ke, bagi pidato ke, bagi arahan, tak payah bincang kita. Pandangan dia walak terus, tak semestinya. Terutama dalam hal-hal keduniaan, tata kelola yang tidak sadar, tak ada satu orang yang punya kepakaran dalam semua bidang. Ini disebut mengajar kita apa dia humility atau tawadhu. Kelima, berikan ruang kepada semua. Ya, bagi peluang bagi orang, tiap orang yang dalam majlis syura itu memberikan pandangan dan kupasan. Nah, ini yang democratic spirit ya, yang kita hidupkan. Keenam, menjana menimbulkan satu suasana kebebasan dan inisiatif, ikhtiar. Jadi ada satu ruang, masing-masing boleh menyuarakan tanpa rasa takut. Oh tak, kawan ni gelaran dia besar, dia orang pangkat tinggi, oh dia orang kaya, dia ulama besar. Dia tidak menjadi satu kekangan kerana dia beri kebebasan untuk kita mengupas, kata Syekh Ahmad Ar-Raisuni. Kemudian ketujuh, Islam melalui syura menggalakkan orang berfikir secara terbuka. Dia yang disebut keupayaan untuk mengungkap, menyatakan pandangan dan memberikan rencana di sendiri. Ni pandangan saya begini dan strategi saya begini yang mungkin berbeza dari pandangan umum. Ini diberi ruang ataupun capacity untuk thinking. Ini kadang-kadang yang menjadi masalah dalam dunia Islam ini ialah bahawa pandangan agama itu terlalu mengongkong. Ini kitabnya, ini tafsirannya, jangan. Ini apa yang disebut oleh ketua kita, maka kita walak. Jangan berfikir, jangan. Tidak benar sebenar sekali. Kata Syekh Ahmad Ar-Raisuni, semangat syura itu adalah untuk menghidupkan suasana keupayaan dan menggalakkan pemikiran dan kesediaan untuk berbincang dan ikhtiar memberikan pandangan dan penyelidikan sendiri. Kelapan, dia bila kita terlibat dalam syura, dia sebenarnya mendorong kita, mendorong ahli yang berbicara itu bertindak, bukan sekadar bagi teori-teori kemudian tak berbuat apa-apa. Jadi ini dia sebut tentang bukan saja mendukung pimpinan atau jamaah, tetapi dia menjurus kepada tindakan. Kesembilan, dia menimbulkan suasana mahabbah dan persaudaraan dan semangat perpaduan yang betul. Ya, walaupun berbeza kelompok dan sebagainya, bila kita bincang dengan baik, dengan adab, maka dia ada berikan suasana yang lunak untuk bersama, berpakat dan bermuafakat. Ke-10, bila kita compact keputusan bersama, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Kadang-kadang keputusan itu menyebabkan kita hadapi banyak masalah dan dugaan.
Tetapi oleh kerana kenyataan itu keputusan dibuat bersama, maka kalaupun menghadapi masalah tidak terduga, kata Syekh Ahmad Raisuni, dengan syura itu kita telah bawa suatu semangat perpaduan yang baru.